اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk setakat ni lah. Dan alhamdulillah Allah masih kurniakan kita iman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam terus kekal sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pastinya satu hari nanti. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau muslimin, mukminin, hadirin, tuan-tuan guru, alim, ulama, ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat tuan-tuan. Baik, kita tak ambil masa lama sebab subuh waktu Ramadan ni dia sayu dia tu lain sikit. Sayup dia tu lain sikit. Jadi hari ini saya nak sentuh berkenaan dengan Ramadan, 10 perkara yang saya akan sentuh pada pagi ini. 4 daripadanya adalah saya tak mau panggil kata silap, saya nak mudah menggunakan bahasa kita panggil terlepas pandang. 4 daripadanya terlepas pandang dan 6 daripadanya adalah kena pulun buat benda tu lagi 6 dalam bulan Ramadan. Baik, kita sentuh 4 yang pertama, iaitu perkara yang kita terlepas pandang ketika mana di dalam bulan Ramadan, terutamanya waktu qiyam. Maksud kata kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat tarawih. Yang pertama antara perkara yang kita selalu terlepas pandang, kebanyakan orang kita terlepas pandang, iaitu meninggalkan solat sunat ba'diyah Isyak. Meninggalkan solat sunat ba'diyah Isyak. Habis sembahyang Isyak, Dr. Imam akan wirid sikit, doa. Habis-habis doa tu, banyak di kalangan kita dia tak mau bangun buat 2 rakaat solat sunat ba'diyah. Dia duduk standby untuk nak tarawih, walhal kita maklum, kita tahu yang solat sunat ba'diyah tu pahala dia lagi besar daripada pahala solat sunat tarawih. Yang tu selalu kita terlepas pandang. Jadi maka ramailah yang kita bukan kata silap, walaupun perkara itu perkara sunat, tapi dah kita alang-alang kita bangun, alang-alang kita buat qiyam, kita buat tarawih kan. Yang peliknya kita lepas doa, ada di kalangan kita dia keluar, dia lepak lah selalu sebelum Tok Bilal panggil as-salatu jami'ah, baru dia masuk. Rugi orang hak lagu tu, rugi. Sebab pahala sunat ba'diyah tu lagi besar daripada pahala beberapa rakaat solat sunat tarawih. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang kita selalu terlepas pandang ketika mana melakukan qiyam ataupun solat sunat tarawih lah, kita panggil faham bahasa, iaitu meninggalkan doa iftitah. Meninggalkan doa iftitah. Ya, benda tu sunat, kita faham benda tu sunat, kita mengaji dalam kitab Munitul Musalli kita. Tapi sayanglah, ruginya kita bila kita melakukan sesuatu perkara, dah dalam perkara tu kita tinggal beberapa perkara yang boleh menopak, boleh faham bahasa saya, boleh mencantikkan lagi, boleh menyempurnakan lagi, boleh memperbanyakkan lagi kita punya pahala di dalam solat itu. Salah satunya adalah doa iftitah. Tuan-tuan, dia doa iftitah ni bukan kata sampai habis baca dah. Dia ada ringkas dia. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup dekat tu kalau malas sangat. Kalau rasa malas lagi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Cukup. Malas lagi, Allahu akbaru kabira walhamdulillah. Kan?
tinggal sikit akan sirah, padahal baca lajak sikit pun tak apa. Tak, daripada tak baca terus tak semua kan. Jadi Tok Imam pun pasal juga kan. Tok Imam pun ya kita faham, nama pun solat sunat tarawih, nama hang nak istirah kan, istirahah kah nak rehat ke ataupun hang nak pecut kan. Sebahagian lah, bukan semua, sebahagiannya dia kira target solat sunat tarawih habis paling awal, kira jemaah tu paling champion lah. No, semua dia berlawan. Oh, kami habis dah dan tarawih kan. Tarawih nanti kena habaq, bila habis tarawih kena habaq dan status dan tarawih kan. Duk lawan siapa hak paling habis awal. Yang tu. Alang-alang dah kita dah takbir, baca Ustaz Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Takat tu. Kalau nak baca lebih lagi cantik kan. Baca lebih lagi cantik sampai yang mana kita duk mengapai benda tu. Baik. Tu yang kedua, perkara yang selalu kita terlepas pandang. Adapun yang ketiga, perkara yang terlepas pandang, ya, yang saya sebut ni semuanya sunat, bukannya rukun, bukannya wajib, iaitu selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu, ya, kita faham. Tu yang saya kata, mindset kita solat sunat tarawih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Hala jawab bisa 20 saat ke 15 saat, 15 ke 20 saat, tambahlah sikit kan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita berselawat kepada selawat Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tu, jadi dah dalam buat, jangan tulis semua. Okey. Yang tu apa nama? Yang ketiga. Adapun yang keempat, menjadi kebiasaan kat tabiat orang kita ni, terlepas pandang bila melakukan qiyam di dalam bulan puasa ni. Apa dia tuan-tuan? Iaitu tidak witir bersama dengan Tok Imam. Tidak witir bersama dengan Tok Imam. Yalah, tak apa kalau dia tak witir tu disebabkan dia memang set dalam kepala dia, malam tadi nak buat qiyam mulai tahajud seorang-seorang, tak apa. Tapi masalahnya dia pekat setakat tarawih, keluar balik rumah lena terus, dah senang esok-esok kan, rugi. Sedangkan kalau kita tahu apa kelebihan solat sunat witir tu, sudah pasti kita tidak akan tinggal kan. Sudah pasti tidak berlakulah qiyam jikalau tidak ditutupi dengan witir. Maksud dia kata tu. Jadi buatlah solat sunat witir. Solat sunat witir ni antara solat sunat yang ada ranking, masuk kata yang besar fadilat dia. Yang kita tahu, kita mengaji pula, yang pertama adalah solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ni dia sama, ada yang ulama mengatakan solat sunat subuh, ada ulama mengatakan solat sunat tahajud. Dia pun punya ranking kan. Ni kira kita punya ranking vaksin Pfizer lah kan. Nombor 2 Sinovac, nombor 3 tak boleh apa, Astra apa dah. Yang tu nanti tanya doktor lah lebih lanjut kan. Yang tu persentage dia tinggi. Dia pun tak kata 100%, dia pun kata 92, 93, 94. Orang yang geng anti vaksin dia marah sungguh lah, sebut benda-benda vaksin. Tak mau ambil tak apa, jangan 200 orang sudah kan. Yang tu je. Baik. Jadi solat sunat subuh kita tahu ranking besar. Sebab tu kalau agak-agak mai sampai Tok Bilal tak qomat ni, semayang terus. Tu tak apalah. Tahajud sepertiga malam dan juga witir. Witir ni ranking. Jadi Nabi takkan pernah tinggal witir bila melakukan qiyam. Bila Nabi melakukan qiyam, Nabi takkan meninggalkan witir. Orang kita ni dia nampak tarawih tu, kita tak kata tarawih tu lekeh dah, bukan masuk ke tarawih tu, kena faham. Kita dah buat tarawih, lajak bila saat buat witir. Kalau rasa tak larat nak buat 3, buat 1. Tak larat buat 3, buat 1 kan. Soli sunnatan witri rakaatan ada lillahi ta'ala kan. Buat 1 cukup, dah rasa tak larat sangat. Yang peliknya bila rasa tak larat, keluar balik ukut daun tu lagi tak tahan kan. Ingatkan dia nak keluar lepas tarawih tu, dia nak pergi baca Quran kata darus ke apa, rupanya dia keluar pergi menyimbang kat luar apa, yang itu lagi jam. Tak pun dia kalut nak tunggu makan moreh
Nasib baik orang tak ada tu ni, tapi terpulang kepada tempat kau. Gitu. Baik. 4 tu perkara yang sebahagian kita lah terlepas pandang. Okey, ada pun lagi 6 perkara yang perbanyakkan benda ni di dalam bulan Ramadan. Yang pertama pada tuan-tuan sudah tentulah bertadarus Al-Quran Karim. Kan dalam bahasa Kasab orang utara tuan-tuan, ni bahasa Kasab, minta maaf banyak. Siapa hak mana tak baca Quran dalam bulan Ramadan rugi mampu. Kan? Hak mana malas balong nak baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan rugi sungguh. Sebab apa? Dalam bulan lain pun Allah Ta'ala bagi satu huruf 10, apatah lagi di dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan 10 hingga 700 kali ganda. Itu yang pertama. Yang mana Nabi Muhammad sendiri ketika mana datangnya bulan Ramadan, Jibril akan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bertadarus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila Jibril turun tu, Jibril akan bertadarus dengan Nabi. Dalam satu riwayat mengatakan 10 hari. Ada riwayat mengatakan sekali turun 20 hari. Gitu. Dan dalam satu lagi hadis, ketika mana tahun kewafatan Nabi tahun tu Nabi wafat, Jibril dia turun marratain, 2 kali. Kan 2 kali. Ada yang katakan 20 hari bertadarus. Tuan-tuan bayangkanlah Nabi Muhammad tu confirm syurga. Kan? Kalau kita lah confirm syurga tuan-tuan. Okey, jemaah wakaf Siti Aisyah confirm syurga, kunci syurga pegang. Seorang satu, syurga bukan biasa-biasa, Firdaus tu kan. Kira kalau pergi bazar dekat market Semua Jaya tu, tepi-tepi ni hari syurga nak lalu. Kan minta maaf hari syurga nak lalu. Beratok lah, hang hari neraka, aku hari syurga. Tepi sikit tuan-tuan. Tapi kita tak, orang kita tak confirm syurga, tapi gaya laga tu subhanallah wa la'iyadzubillah tuan-tuan, yang tu. Jadi 4 benda tu buat. Kan Nabi pun bertadarus. Baik. Dah berapa dah? Okey, 6 lagi. 6 amalan yang perbanyakkan tadi 4 dah settle, 6. Okey, lagi 5. Yang kedua, amalan yang kedua kena perbanyakkan di dalam bulan Ramadan, sudah tentulah tidak dapat tidak, iaitu bersedekah. Diceritakan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi ni dia seorang pemurah. Tapi sifat pemurah tu Nabi tu menjadi-jadi bila tibanya bulan Ramadan, dan lebih laju daripada hembusan angin yang kuat. Maksud kata Nabi memang rajin sedekah. Tu yang saya kata tadi apa? Nabi tu confirm syurga. Tapi subhanallah, sedekah dia tak roket langsung, tak kedekut. Malah dia lagi 20 buat. Kita tahu bulan biasa Allah Ta'ala bayar 700 kali ganda. Di dalam bulan Ramadan kita pun bukan tak tahu benda tu. Allah lipatkan kali lagi. Hak 700 tu dapat kali lagi dengan 10 hingga ke 700 kali ganda. Subhanallah. Tapi Sabit apa? Sabit tak nampak benda tu. Bila tak nampak benda tu, tabung hak tu kita nampak lebih kurang halal. Tabung lagi. Tabung lagi. Tuan-tuan. Sebab tu bagi benar-benar mereka yang beriman tentang benda gaib. Sebab tu Allah Ta'ala sebut zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita buat ayat tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami rezeki kepada mereka, depa akan infak. Sebab apa? Depa beriman dengan benda gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuan-tuan, yang tu baik, bersedekah. Adapun lagi 4 berbaki. Amalan yang kita tolong banyak. Nabi kata fastaksiru. Kalau umur panjang masuk bulan Ramadan, Nabi kata apa? Hampa buat 4 benda ni. Malahan Nabi mementionkan, Nabi menyebut fastaksiru. Tolonglah bagi banyak benda ni. Fastaksiru fihi, dalam bulan Ramadan, fihi dalam bulan Ramadan, arba'in qisal, 4 benda ni. Qaslataini turduna bihima rabbakum. Wa amar qaslataini la ghina ankum bihima. Nabi kata 2 tu untuk mendapat keridaan Tuhan kamu. Apa dia 2 tu? Hak kita buat la ilaha illallah, syahadah an la ilaha illallah. Sebab tu dalam bulan Ramadan lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau boleh buat. Nabi kata masuk bulan Ramadan hampa kena banyak benda tu. Lepas tak pun nanti kita buat apa? Lepas solat sunat witir, kita akan buat tu yang duk gantung ya latifu ya kafi, kan betul.
Mawjud la ilaha illallah. Buat benda tu. Nabi suruh perbanyakkan syahadah la ilaha illallah dalam bulan Ramadan. Kan, dan juga jangan lupa syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang tu untuk dapat turdu nabihima rabbakum, untuk mendapat keridaan Tuhan kamu. Adapun yang kedua, untuk mendapat keridaan Tuhan kamu, Nabi kata perbanyakkan benda tu dalam bulan Ramadan, iaitu wa tastaghfiruna, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni hari Qurban kan? 12. Nah, 12 ha. Sekali kira-kira 8 pun ustaz. Masuk kata 4 hari di Ali Khan. Kan masuk kata 4 hari dia di Ali Khan ah. Kan yang tu. Ramai padu. Ramai gila. Kan bukan biasa-biasa. Dan ni depa berani. Sebab berani apa? Hikmah Covid ni betul. Boleh pakai mask. Dan ni depa tak pakai helmet lah. Kan. Dulu geng pakai helmet, dan ni tak pakai helmet dah. Kan pakai mask lah terus. Punya panjang. Baik tuan-tuan. Wallahiyadzubillah. Kan baik yang tu. Apa nama? Wa tastaghfiruna. Hari ni hari yang ke-12. Hari yang ke-12 dalam fasa yang pertengahan, fasa yang kedua kita pun belajar. Fasa keampunan, maghfirah. Rugilah tak minta ampun, dosa bertimbun. Kan, rugi tak minta ampun sebab dosa kita bertimbun. Banyak dosa kita. Minta ampun lah pada Allah. Bukan susah benda pun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak pun apa nama, kita baca doa yang Nabi suruh banyakkan tu. Apa dia? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Tang fa'fu anni minta lebih sikit. Fa'fu anni, fa'fu anni. Mudah-mudahan dengan doa tu, dengan sifat rahman Allah, dengan sifat rahim Allah, dengan sifat ghafur Allah, Allah ampunkan dosa kita. Takkan kita nak balik jumpa Allah nanti dalam keadaan Allah tak mahu tengok muka kita. Wallahiyadzubillah. Kau mana pun balik tuan-tuan. Kau mana pun mati. Kan bila tak tahu. Kan baru-baru ni kita kehilangan apa? Tokek Adam Cakotau. Kan muda ni kan, 33 umur ni. Kan siapa sangka budak kita pernah bawa Pening takraw Fatah feeder Pening, baru meninggal minggu lepas, umur 19 tuan-tuan. Umur 19. Tak sangka yang kata accident tu lagi 200 meter dengan rumah dia. Nak sampai rumah dah tuan-tuan. Accident ni kan. Kita tak tahu bila kita punya hari yang nak mai. Sebab Allah tak menzahirkan benda tu. Allah menghaibkan benda tu supaya nak tengok hampa ni ready tak ready. Hampa ni leka tak leka. Jadi sebelum mana kita dijemput oleh Allah, banyakkan minta ampun pada Allah. Dan supaya kita dalam keadaan bersedia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. So kita dalam fasa maghfirah, minta ampun banyak. Duduk saja istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Kan doa, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pun lagi dua yang terakhir. Nabi kata apa? La ghina ankum bihima. Kamu jangan merasa puas. Jangan merasa puas kalau buat benda tu. Apa dia? Fatas'alunal jannah, minta syurga. Masuk bulan Ramadan, Nabi kata apa? Hampa tolong banyakkan minta syurga. Minta syurga Allah. Dan Nabi ajak apa? Minta syurga Firdaus. Imam Syafi'i pun menyatakan di dalam syair dia, ilahi lastudil firdaus tu. Walaupun dia apa? Wala aqwa 'ala naril jahim. Memang kita tak sanggup nak masuk neraka. Kami tak layak nak masuk syurga Firdaus, tapi Nabi apa? Imam Syafi'i tetap mementionkan nama syurga Firdaus. Minta. Walaupun kita buka puasa dengan ayat ketum sekalipun. Kan Kalau ni dia duduk berdebat pasal ayat ketum, apa bagi rosak buah pinggang apa. Yang lebihnya jangan tanya doktor lah. Ayat ketum je. Kan tanya kita macam kita tahu nak jawab. Kan bukan bidang kita, tak mengaji bidang tu. Ayat ketum kata. Walaupun kita geng ketum, kita geng tayar Dunlop punya tarik tu. Kan. Jenis buah tayar Dunlop, bubuh dalam plastik, tarik pump. Tak pun kita ni jenis geng tunggu tok bilai azan dengan rokok di mulut. Kan. Buka radio Pulau Pinang. Sebelum azan dia akan ada iklan apa? Emas Anwar. Kalau masuk iklan Emas Anwar tu, lepas Emas Anwar azan. Jangan risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka radio Pulau Pinang, sebelum iklan ni, oh maksud dia tak buka puasa lagi. Tiba-tiba
belilah emas di kedai emas Anwar. Maksudnya lepas tu azan tu. Kita boleh tahu. Elan yang last tu kira yang paling mahal bayar. Kita kena faham. So tuan-tuan, ada hak jenis dia parking rokok dia siap kat mulut dah. Allahu Akbar, Allah pak. Tuan-tuan, walaupun hang lagu tu pun minta juga syurga Firdaus. Minta juga syurga Firdaus. Kan? Yang tu clear. Sebab apa kita digalakkan minta syurga hak paling tinggi tu. Minta paling tinggi. Yang tu. Sebab tu doa tu tinggi-tinggi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tak pun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah, minta syurga Allah. Kan minta. Dan yang penghabis tuan-tuan, untuk hari ni yang penghabis cukup yang ke-10 kita, iaitu wa ta'udzuna bihi minan nar. Nabi kita minta lindung kepada Allah daripada api neraka. Tu doa tu komplit. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan kami minta lindung kepadamu ya Allah daripada keburukan, kejelekan api neraka tu. Tahu dahsyat api neraka. Kan apabila ada 100,000 rajul, kalau kita berkumpul 1,000 orang, tiba-tiba ada seorang penghuni neraka keluar, dia menghembuskan dia punya nafas, terbakar 1,000 tu. Nabi kata dahsyatnya neraka ni. Kalau dalam satu rumah, dalam satu dewan, dalam satu kawasan ada 100,000 manusia, 100,000 manusia tengah duduk, tiba-tiba rajul minan nar, ada seorang lelaki daripada neraka, dia hembus nafas dia, terbakar 100,000 dengan tempat-tempat tu. Nampak dahsyatnya neraka. Jadi bulan Ramadan ada fasa itqam minan nar, ada fasa maghfirah, ada fasa rahmat. Jangan tunggu itqam minan nar sebab dia penghabis. Kita ambil daripada hak mula sebab rahmat Allah. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Minta Allah lindung kita daripada azab api neraka. Bahasa Melayu boleh, bahasa Tamil boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Arab boleh. Nabi ajar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ustaz doa tu tak apa nak hafal. Saya yakin satu doa ni tuan-tuan mesti hafal. Apa dia tuan-tuan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Doa tu mesti hafal. Jadi mintalah lindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat neraka. Kan hatta yang 100,000 orang pun boleh terbakar dengan satu hembusan daripada lelaki yang datang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengaji apa? Pakai sepatu, kasut, terompah daripada api neraka, otak mendidih. Tu yang paling ringan. Bayangkan kalau kita wa'alaikumsalam, hak mana neraka yang paling bawah sekali. Tu bersama dengan Firaun dan sebagainya, wa'alaikumsalam. Tuan-tuan, ni bulan kesempatan, bulan maghfirah, bulan barakah, bulan rahmat, bulan itqam minan nar. Minta lindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat rahman Allah, sifat rahim Allah, sifat ghafur Allah, Allah melayakkan kita untuk dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita perkongsian kita pada pagi ni 10 benda. 4 tu adalah amalan yang selalu kita terlepas pandang. Saya ulang lagi pada 4 amalan tadi. Yang pertama, kita tinggal solat sunat ba'diyah. Yang kedua, jangan tinggal doa iftitah. Yang ketiga, jangan tinggal selawat Ibrahimiyah. Yang keempat, jangan tinggal solat sunat witir. Tu 4 tu yang kita terlalu lepas pandang. Okey, ada pun lagi 6. Tolong perbanyakkan benda tu dalam bulan Ramadan. Yang pertama iaitu banyakkan baca Quran. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Yang ketiga, banyakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu syahadah. Yang ketiga lah, kita ambil yang ketiga. Yang keempat, fatas'alunal istighfar lu wa tastaghfiruna. Ya, wastaghfiruna. Yang keempat iaitu minta ampun banyak pada Allah, istighfar, astagfirullah. Yang kelima iaitu fatas'alunal jannah, minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penghabis tuan-tuan, minta lindung daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan jangan lepas tuan-tuan, benda ni berbaki beberapa hari lagi. Kita ada lebih kurang 18 hari lagi. Bulan Ramadan tahun ni 30 hari InsyaAllah kan. Kalau Allah panjangkan umur kita, tolong all out. All out kita buat. Semua yang kita buat bukan untuk orang lain, semua untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap terkasar bahasa daripada kelimpahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.